Assalamualaikum. Buat apa tu? Ha, Cik ingat hari ni tak maulah buat tazkirah kan? Pasal nak pergi mandi, nak buluh rambut, nak apa, nak gunting kan? Tapi bila cik baca ayat Luqman ni, daripada 1 sampai 11 ni, duk teringatlah kat cerita-cerita kadang-kadang kita tengok kan? Orang-orang kita ni ya, yang nama Islam, baik perempuan, baik jantan, baik duduk tengah-tengah ke apa ke. Kadang-kadang aku rasa pelik lah. Aku dulu pun jahat juga. Tapi tak adalah sampai nak buat perangai lagu ni kan. Tapi tak apa. Kita bagi mereka ayat 1 ni biar mereka duduk dengar. Kalau mereka dengar lah. Kalau tak dengar, kita sajalah dengar. Nak jadi cerita, surah Luqman ni juga adalah surah yang berkisah kepada seorang lelaki yang bernama Luqman yang mendidik anak-anaknya dan beberapa wasiatnya di dalam surah ini ya. Dia nasihatlah. Jadi aku yang duk baca surah Luqman ni naklah nasihat hampa sekali supaya jadi manusia yang elok. Aku dulu pun tak elok juga, adalah sana sini buat nakai. Tapi alhamdulillah Tuhan, orang kata beransur-ansur jadi elok. Yang itulah kita mau. Perakhiran kita kena elok. Permulaan tak apa. Nak jadi tunggang langgang, Herod Petot ke apakah. Janji pengakhiran. Jangan permulaan Herod Petot, pertengahan punyalah cantik mulia budi perketi, perakhiran kalabus malami. Tak mau lagu tu. Sebab tu bila kita rasa kita tu tengah dapat hidayah ke apa, cepat-cepat doa ke Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kau tetapkanlah iman aku ya. Kau tetapkanlah perasaan aku ini ya, supaya aku boleh beristiqamah. Kerana kita takut ya, benda hidayah tu boleh mai, lepas tu dia pi. Ibaratnya, bukan ibarat, maksud kata kita bila kita tak pegang hidayah tu betul-betul. Okay? Baik, apa dia kata yang aku nak bagi kat hampa ni semua hari ni? Okey. Jomlah kita baca daripada nombor 1 dulu. Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandungi hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa pula. Okey. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Okey. Ayat dalam Al-Quran ni semuanya sebagai petunjuk. Bukan petunjuk saja macam lidi ni. Tetapi ada rahmat di sebaliknya. Iaitu orang-orang yang melaksanakan solat. Macam aku kata, selalu bila ada solat, Allah akan sebut menunaikan zakat. Penting ni, dua beradik ni, duduk sebelah-sebelah. Solat saja tak buat zakat, tak boleh. Zakat saja tak buat solat pun tak boleh. Ya? Dan mereka meyakini adanya akhirat. Ini orang-orang yang baik. Dia solat, dia zakat, lepas tu dia yakin bahawa kita ada hari pembalasan. Orang yang tak kenal, orang yang tak tahu, orang yang lupa kata adanya hari akhirat ialah orang-orang yang mudah terjerumus daripada sifat sebagai seorang Muslim. Lupa. Yang besok ni kena bakar, kena salai, kena seksa. Lupa. Tak pun tahu. Tapi macam, aku tak nampak pun akhirat tu. Nantilah, pakailah seksi dulu. Lagu tu punya perangai. Inilah. Jadi orang-orang yang duk ingat, duk buat solat tak berhenti, zakat tak lupa, lepas tu tak lupa katanya adanya hari akhirat. Kadang-kadang dia tahu adanya hari akhirat, tapi dia ingat macam, aku dah ni umur 46 lah kata, ataupun 42, atau 40, dan lagilah nak buat perangai tak elok sebab aku nanti mati umur 80, macam tu lah kot kan. Sama macam bapa aku ke, keturunan aku ke. Itulah, yang ni semua yang tak tahu katanya, malaikat maut tu duk saja daun kita luruh ke tak luruh ke dekat pokok tu. Okey. Jadi mereka ini yang baik-baik ni adalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk daripada Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pasal apa Tuhan kata untung? Sebab Tuhan tahu apa yang duk tunggu kita di akhirat nanti. Benda yang baik-baik saja, sebab kita baik atas dunia ni. Pasal apa kita baik-baik tu? Pasal Allah kata di sini, mereka lah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk.
Yang tu kita kena doa, cik. Bukan doa rezeki saja, panjang umur, anak lepas 5 periksa dapat 5A ke, UPSR ke, apa R ke, SPM ke, apa ke. Ni, petunjuk ni, macam petunjuk ni, lidi aku hak sate ni, kan? Kalau tak ada petunjuk, aku susah nak, tak mana tadi, tak mana. Tapi tak ada, aku akan terus pantas melihat ayat itu. Yang ni kita kena doa, mendapat petunjuk daripada Allah. Bukan sekali, selalu. Sebab petunjuk ni, dia tak kekal. Sebab kadang-kadang hari ni pakai tudung, esok pi pantai pakai benda 2 keping tu saja, tutup buru hampa saja. Macam mana tu? Kan? Sebab tu kita kena minta petunjuk selalu. Dan seterusnya di sini, ayat nombor 6, firman Allah, di antara golongan manusia ada yang menggunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia lain daripada jalan Allah, tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokkan. Faham ke tak ayat tu? Ini adalah Instagram, okay? IG, Facebook, social media, Twitter, macam-macam. Inilah ayat yang Allah sebut dalam surah Luqman. Di antara golongan manusia ada yang menggunakan percakapan, Twitter lah apa semua, ya, kosong untuk menyesatkan manusia lain. Gambar dalam IG apa semua. Aku pakai tudung, tapi aku pergi pantai, aku buka tudung, aku pakai seksi. Itu adalah percakapan kosong. Sebab caption di situ, Alhamdulillah ke, caption di situ, I need some vitamin C lah. Katanya nak vitamin C, tapi pakai selok sekerat nampak kepala lutut. Katanya nak tu, tapi rambut rebang. Percakapan kosong. Caption kita lah IG itulah. Percakapan kosong untuk menyesatkan manusia lain. Mana kata bila orang non-Muslim tengok, Hayya, itu orang dia suruh pakai tudung. Apa pasal sekarang bila itu pergi pantai, dia boleh itu buka tudung pakai seksi. Itu Islam boleh, itu macam menyesatkan manusia lain. Hang buka aurat itu nombor 1 dosa dia. Hang menyesatkan orang lain yang kata teringin nak masuk Islam, tapi bila tengok perangai orang Islam situ, dia tak mau masuk sebab mereka pening kepala. Itu dosa lain pula, cik. Oi, tanggunglah kita. Dan bila kita menanggungnya, hampa tahu tak Allah kata apa? Tunggu, last ni. Allah kata apabila kita menjadikannya sebagai olok-olokkan. Hari ni kita pi umrah, pi Mekah, bulan depan balik saja sampai airport, rentap tudung, pakai benda lain. Itulah yang dinamakan Allah di dalam surah Luqman ayat nombor 6 ni, olok-olokkan. Kita menjadikan agama kita itu sebagai satu olok-olokkan. Maka terimalah firman Allah seterusnya, mereka itu akan mendapat azab yang hina. Dan kemudian apa tahu? Kemudian apabila terdapatnya manusia lain yang cuba menegurnya, maka inilah yang Allah firman dalam ayat ke-7. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua-kedua telinganya. Bila kita tegak, bila kita apa, bila kita tu nak angin, bila kita itu sentap, bila kita apa semua, apa hampa tahu. Aku pun tahu, aku tu pun sulah agama, apa semua gini. Hampa saja dengki kat aku, hampa saja ini. Sampai saja nak buat dosa, nak mengumpat kat aku. Biar pilih, this is my life. My life. Set Tuhan kata apa? Tuhan kata apa, cik? Tuhan boleh kata lagu ni. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih tu pun boleh kata lagu ni. This is my life. My life. My life. Set Tuhan kata apa? Tuhan kata apa, cik? Tuhan boleh kata lagu ni. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih tu pun boleh kata lagu ni. Maka Tuhan berkata, maka bergembiralah. Bergembira dia dengan azab yang pedih. Na'udzubillah. Allah boleh kata kat kita, bergembiralah. Allah yang maha pengasih, maha pengampun boleh kata bergembiralah.
Mana kata perbuatan kita ini Allah yang Maha Pengasih pun tidak akan mengasihani kita. Ya Allah lah. Kesian dekat mereka yang memang betul-betul ikut ajaran Islam, yang betul-betul tutup aurat. Mereka tak mau disamakan dengan kelompok manusia yang sebegini. Kesian kat mereka. Nah cik, buat baik-baik perangai. Tahu? Dia baik. Dia baik. Buat perangai elok-elok. Tak ada apa saja. Sempat lagi kita nak buat baik balik. Tuhan dah bagi kita umur panjang hari ni. Kuk hampa terdengar aku punya tazkirah ni. Tampak muka tu cubit faham apa-apa. Ya Allah, ya Tuhan aku. Ampunilah kami, ya Allah. Kami tidak tersedar bahawa perbuatan kami itu, ya Allah, telah menyinggung ramai perasaan orang lain. Telah menyinggung perasaanmu, ya Allah. Wahai kami, ampunilah kami, dan seterusnya tetapkanlah petunjuk ini kepada kami, dan berilah kami setiap hari kami bangun daripada tidur kami, ya Allah, petunjuk memagari nafsu kami, ya Allah. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, faham dah? Tu saya bagi aku tegak lagi dah. Bukannya muda-muda pun, semua dah tua-tua. Amboi, apa ni perangai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.